Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi murid-murid sekalian. Hari ini kita akan mempelajari berkaitan dua subtopik, iaitu pembakuan sebutan dan yang kedua adalah penyebutan dan penyuguhan. Faham? Baik, seterusnya cikgu mahu urut artilah untuk menerangkan berkaitan maksud dan juga matlamat pembakuan sebutan. Baiklah, pembakuan sebutan ditakrifkan sebagai sebutan yang digunakan dalam situasi formal atau rasmi. Contoh situasi yang menggunakan pembakuan sebutan ini ialah yang pertama, pengajaran dan pembelajaran formal di institusi pendidikan. Yang kedua, ucapan pada khalayak ramai seperti pidato, ceramah, syarahan, perbahasan, forum, pengumuman dan kuliah. Yang ketiga, komunikasi rasmi dan perbincangan di sektor awam seperti dalam mesyuarat rasmi, temu duga, wawancara dan ucapan dalam upacara rasmi. Dan yang terakhir ialah siaran melalui media elektronik seperti pembacaan berita, penyampaian hebahan, ulasan dan pengacaraan sesuatu rancangan. Matlamat pembakuan sebutan bahasa Melayu adalah untuk menyeragamkan sebutan dalam bahasa Melayu. Selain itu, ia juga untuk mewujudkan satu variasi sebutan baku dalam bahasa Melayu yang dapat digunakan dalam situasi formal atau situasi rasmi. Seterusnya, ia juga untuk meningkatkan kecekapan berbahasa Melayu baku di kalangan semua pengguna bahasa Melayu. Selain itu juga, ia untuk memantapkan sistem dan struktur dalaman bahasa Melayu, iaitu supaya sistem sebutan menjadi mantap dan baku sejajar dengan pemantapan dan pembakuan tata bahasa kosakata, iaitu perbendaharaan kata umum dan istilah, sistem ejaan dan laras bahasa. Dan matlamatnya yang terakhir ialah secara khususnya untuk menyeragamkan cara berbahasa dan bertutur dan mengurangkan penggunaan pelbagai variasi dan gaya sebutan serta menghindarkan penggunaan dialek setempat dalam pengajaran dan pembelajaran di peringkat sekolah. Baiklah, sekarang ini cikgu mahu Debbie untuk menerangkan berkaitan dasar di bawah topik pembakuan sebutan. Dasar sebutan baku perlulah berdasarkan ejaan, seperti sebutan menurut pelambangan huruf dan penyuguhan kata, serta fungsinya dalam ayat. Dalam pelaksanaan sebutan baku, menurut Awang Sarian pada tahun 1988, menurut beliau, ahli-ahli bahasa telah bersependapat tentang dasar sebutan baku bahasa Melayu, iaitu sebutan bagi kata bahasa Melayu hendaklah berdasarkan sebutan fonemik atau sebutan berdasarkan ejaan. Dan perkara ini amat bertepatan dengan keterangan K.L. Pike dalam bukunya Phonomics, iaitu kata-kata dieja sebagaimana diucapkan dan diucapkan sebagaimana dieja, dan tiada huruf yang senyap. Umumnya, untuk garis panduan dasar tentang sebutan baku bahasa Melayu adalah seperti berikut. Untuk sebutan huruf, pada umumnya, setiap huruf dalam ejaan Rumi atau Jawi perlulah dilafazkan dengan jelas mengikut nilai bunyi bahasa yang dilambangkan. Seterusnya, dalam sebutan kata hendaklah berdasarkan ejaan secara keseluruhan dan juga berdasarkan bentuk kata, iaitu pola pada suku kata, sama ada kata tasa atau kata tepitan. Dalam intonasi pula, intonasi merupakan nada suara yang turun naik atau tinggi rendah sewaktu bercakap
dan hendaklah berdasarkan jenis dan bentuk ayat atau kalimat dalam bahasa Melayu serta keperihalan keadaan yang berkenaan. Baik, seterusnya pula cikgu mahu Adni untuk menerangkan berkaitan ciri-cirinya pula. Seterusnya, saya akan menyambung tentang ciri-ciri pembakuan sebutan. Yang pertama, sebutan huruf. Setiap huruf dalam ejaan Rumi, iaitu dalam Jawi, hendaklah dilafazkan dengan jelas menurut nilai bunyi bahasa Melayu yang dilambangkan. Yang kedua, sebutan kata. Sebutan kata hendaklah berdasarkan ejaan secara keseluruhan dan juga berdasarkan bentuk kata, iaitu pola-pola suku kata, sama ada kata dasar atau kata terbitan. Contohnya, pola-pola suku kata KVK atau KKVK atau VK. Seterusnya, intonasi. Intonasi ialah nada suara yang turun naik atau tinggi rendah sewaktu bercakap dan hendaklah berdasarkan jenis dan bentuk ayat atau kalimat dalam bahasa Melayu serta keperihalan keadaan yang berkenaan. Contohnya, nada suara yang naik bagi melambangkan individu tersebut sedang marah. Contohnya, masuk! Terdapat beberapa fungsi intonasi. Fungsi intonasi ada 6. Yang pertama, fungsi emosional, iaitu untuk menyatakan pelbagai makna sikap seperti kegembiraan, kesedihan, kemarahan dan sebagainya. Yang kedua, fungsi gramatis, iaitu untuk menandakan kontras dari segi tata bahasa terhadap sesuatu ujaran, sama ada klausa atau ayat itu berupa pertanyaan dalam pertanyaan positif atau negatif. Yang ketiga, fungsi struktur informasi, iaitu untuk memberikan sesuatu yang baru berbanding dengan yang telah dimaklumi dalam makna sesebuah ujaran dengan menekankan kata yang membawa makna tersebut. Yang keempat, fungsi tekstual untuk membentuk nada dan gaya suara yang turun naik bagi wacana yang lebih luas. Keadaan ini dapat dilihat dalam pembacaan teks berita, pidato dan bercerita. Yang kelima, fungsi psikologi untuk membantu mengubah bahasa menjadi unit ujaran yang mudah dilihat dan diingat, seperti belajar urutan nombor yang panjang atau ayat yang panjang. Yang terakhir ialah fungsi indeksikal untuk menandai identiti seseorang, iaitu membantu mengenali seseorang sama ada tergolong dalam kumpulan sosial atau pekerjaan yang beza seperti khatib, penjual ubat atau sarjan tentera. Perkataan itu menunjukkan nada seseorang individu atau yang menuturkannya menutur perkataan tersebut dalam keadaan yang marah, menyebabkan intonasi atau nada suaranya naik. Baik, seterusnya saya mahu Afikah untuk menerangkan berkaitan penyebutan dan penyukuan kata dasar. Penyebutan dan penyukuan kata dasar. Vokal A dilafazkan dengan A pada bahagian manapun ia terletak, sama ada terbuka, tertutup, di tengah atau di akhir kata. Ini bermakna vokal A disebut seperti mana dieja dan dieja seperti mana dilafazkan. Contoh perkataan saya, berapa dan apa. Vokal A akan menjadi A apabila kita menyebut perkataan tersebut. Mengikut sebutan baku, fonem vokal I perlu dibunyikan dengan I, sama ada
terletak pada suku kata akhir terbuka dan suku kata tertutup. Ini bermaksud vokal I perlu dibunyikan seperti mana dieja. Sebutan Johor Riau bagi fonem vokal I pada suku kata tertutup dibunyikan dengan I. Contoh perkataan alih, sebutan baku akan tetap jadi alih, manakala sebutan Johor Riau akan jadi alih. Mukim, sebutan baku akan jadi mukim, manakala sebutan Johor Riau akan jadi mukim. Perkataan hasil tetap juga akan jadi hasil untuk sebutan baku dan Johor Riau. Kerana tidak semestinya vokal I akan ditukarkan kepada I apabila sebutan Johor Riau digunakan. Mengikut sebutan baku, fonem vokal U perlu dibunyikan dengan U, sama ada terletak pada suku kata akhir terbuka dan suku kata tertutup. Ini bermaksud vokal U perlu dibunyikan seperti mana dieja. Sebutan Johor Riau bagi fonem vokal U pada suku kata tertutup dibunyikan dengan O. Contoh perkataan betul, sebutan baku tetap akan jadi betul, B-E-T-U-L. Manakala sebutan Johor Riau akan jadi betul, iaitu B-E-T-O-L. Manakala ejaan lanun, sebutan baku akan tetap jadi lanun, L-A-N-U-N. Manakala sebutan Johor Riau akan jadi lanon, L-A-N-O-N. Baiklah, seterusnya cikgu akan menerangkan berkaitan penyebutan kata terbitan. Kata terbitan pada dasarnya disebut mengikut pola pemenggalan suku kata yang berdasarkan pola ejaan VK, KV dan KVK. Bagaimanapun, terdapat beberapa variasi penyebutan kata-kata yang berawalan tertentu. Misalnya seperti kata terbitan dengan bentuk awalan ber, per, ter, men, di, ke atau se dengan kata dasar yang bermula dengan kata dasar yang dengan huruf vokal atau diftong dilafazkan dengan kaedah pemenggalan suku kata ejaan. Contohnya seperti bernyanyi yang disebut sebagai bernya dan juga ni. Baik, yang kedua, kata terbitan dengan awalan men atau pen dengan kata dasar yang bermula dengan bunyi vokal atau diftong dilafazkan menurut cara pemecahan suku kata ejaan juga. Contohnya mengarah atau disebut menga dan juga rah. Begitu jugalah dengan ejaan pengundi yang disebut pengundi. Ketiga, kata terbitan dengan awalan men atau pen yang mengandungi kata dasar eka suku dilafazkan mengikut cara pemecahan suku kata ejaan. Contohnya seperti mengepam yang disebut sebagai me, nge dan juga pam. Keempat, kata terbitan dengan awalan ber, per, memper, diper, ter, menter dan diter dengan kata dasar yang bermula dengan vokal atau diftong dilafazkan dengan dua cara. Pertama, cara pemenggalan suku kata ejaan dan juga cara pemenggalan bentuk awalan dengan bentuk dasarnya. Bagaimanapun, keutamaan diberikan kepada cara sebutan yang pertama. Contohnya seperti berangkat yang disebut sebagai berangkat atau berangkat. Kelima, kata terbitan dengan akhiran an, i dan kan atau partikel liah, kah, tah atau kata ganti singkat ku, mu dan nya dilafazkan dengan satu cara sahaja, iaitu pola pemenggalan suku kata ejaan. Contohnya seperti tajaan yang akan disebut sebagai tajaan. Keenam, kata terbitan yang mengandungi kata dasar yang berakhir dengan bunyi hentian glotis, iaitu tanda koma tanpa huruf titik yang menerima akhiran an atau i dilafazkan dengan dua cara, iaitu bentuk sebutan yang berpola bunyi suku kata KV, KVK atau yang menerima sisipan bunyi hentian glotis sebagai penutup suku kata akhir kata dasar. Walau bagaimanapun, keutamaan diberikan kepada cara penyebutan yang pertama. Baiklah, seterusnya cikgu akan menerangkan berkaitan sebutan bagi kata nama khas. Baiklah, nama orang di Malaysia atau di luar Malaysia dilafazkan menurut kebiasaan orang yang empunya nama atau kebiasaan setempat atau kebiasaan antarabangsa. Misalnya seperti nama James Bond. Kita tidak boleh mengikut ejaan yang dilafazkan oleh rakyat oleh bahasa Melayu baku seperti James Bond. Walaupun sebenarnya ada huruf A selepas huruf D tersebut, kerana kita perlulah mengikut kebiasaan setempat ataupun kebiasaan
antarabangsa, yang mana cara menyebut nama James Bond semua adalah James Bond, bukanlah James Bond. Baiklah. Kedua, nama tempat di Malaysia atau di luar Malaysia dilafazkan menurut kebiasaan sebutan setempat atau kebiasaan antarabangsa. Kebiasaannya adalah seperti New Zealand. Kita tidak akan sebut seperti New Zealand walaupun terdapat huruf EA selepas Z dan juga AND selepas huruf L, kerana kita perlu mengikut kebiasaan antarabangsa ataupun kebiasaan sebutan tempat sebut yang disebut sebagai New NIU Zealand ZILEN. Baiklah. Ketiga, nama khas yang lain yang mengandungi atau tidak mengandungi nama orang atau nama tempat dilafazkan menurut sistem sebutan baku bahasa Melayu. Contohnya seperti ejaan Bank Bumi Putera. Kita tidak akan sebut sebagai Bank Bumi Putera kerana kita perlu mengikut kebiasaan perkataan sebut. Tambahan pula, perkataan sebut merupakan perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Jadi kita perlu menyebutnya sebagai Bank Bumi Putera. Baiklah, seterusnya adalah akronim atau singkatan yang terbentuk sebagai kata dalam bahasa Melayu atau bukan bahasa Melayu yang dilafazkan dengan dua cara, iaitu cara sebutan akronim menurut cara pemenggalan suku kata ejaan atau cara sebutan ungkapan atau nama yang penuh. Misalnya adalah seperti Felda, dan sebutannya kita tak boleh mengejanya dengan Felda, Felda, tapi kita juga boleh mengejanya dengan nama penuh, iaitu Federal Land Development Authority atau dalam bahasa Melayunya Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan. Baiklah, seterusnya akronim yang tidak berbentuk kata dan singkatan jenis inisialisme dalam ejaan Rumi dilafazkan dengan dua cara, iaitu cara sebutan singkatan menurut bunyi huruf Rumi atau cara sebutan ungkapan atau nama yang penuh. Misalnya adalah seperti DBP. Jikalau kita hendak menyebutnya, kita akan sebut DIPBP, BIPI, bukanlah semata huruf D, P dan juga P. Atau kita boleh juga mengejanya dengan nama penuhnya, iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka. Baiklah, itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih.